Dari mukanya yang jelita bertukar menjadi hodoh. Aku seorang penyiasat persendirian. Kebanyakan kes yang aku kendalikan ialah kes-kes yang tidak dapat diselesaikan melalui saluran biasa. Dalam banyak kes yang pernah aku tangani, ada satu kes yang pengakhiran mengubah segalanya. Kes terakhir dalam hidup aku. Pada malam itu, aku menghabiskan masa menonton rancangan hiburan. Dalam senarai tontonan itu, sering muncul seorang artis wanita yang sedang meningkat naik. Suaranya merdu, lakonannya meyakinkan. Setahu aku, usia wanita itu sudah menghampiri 50 tahun. Namun, penampilannya langsung tidak menggambarkan angka tersebut. Wajahnya kekal muda, kulitnya seolah-olah tidak dimamah usia. Keadaan itu menjadi buah mulut orang ramai. Pelbagai desas-desus mula tersebar. Ada yang mendakwa dia mengamalkan ilmu tertentu, ilmu yang kononnya mampu mengekalkan keremajaan. Tanpa sadar, aku tertidur. Aku terjaga secara mengejut. Bunyi ketukan di pintu rumah memecah kesunyian subuh. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Aku menghampiri pintu dan bertanya, "Siapa?" Tiada jawaban. Aku membuka lampu luar dan memandang melalui tingkap. Hanya hujan renyai dan cahaya lampu jalan yang malap. Tiada sesiapa kelihatan. Namun, tidak lama selepas itu, bunyi ketukan itu kedengaran lagi. Kali ini aku membuka pintu. Di bawah lampu jalan, kelihatan seorang kanak-kanak perempuan berdiri kaku. Tubuhnya basah kuyup, rambut panjang menutupi wajahnya. Namun, sebelum aku sempat berbuat apa-apa, kanak-kanak itu hilang begitu sahaja. Di atas lantai berhampiran pintu, aku ternampak sekeping kertas kecil. Bukan nota biasa, tetapi deretan nomor yang menyerupai koordinat lokasi. Pada pagi itu, ketika membaca berita dalam talian, satu laporan menarik perhatian aku. Hampir 50 orang kanak-kanak dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu. Pikiran aku kembali kepada kejadian subuh tadi. Malam itu, aku bermimpi. Aku mendengar kanak-kanak menangis dalam kegelapan. Seketika, wajah artis wanita yang aku kenal muncul sekilas. Dari mukanya yang jelita bertukar menjadi hodoh. Kertas kecil yang aku jumpai turut berada di situ. Seakan-akan seperti memberi petunjuk. Keesokan harinya, aku mengkaji koordinat yang tertulis pada kertas itu. Semua pihak berkaitan telah aku hubungi bagi mendapatkan maklumat yang lebih lengkap. Akhirnya, aku membuat satu keputusan. Aku perlu pergi ke lokasi tersebut bersendirian. Lokasi itu terletak jauh di negeri lain, di dalam kawasan hutan. Malam sebelum bertolak, aku melihat satu hantaran media sosial. Artis wanita yang sama dilaporkan bercuti tidak jauh dari kawasan tersebut. Kebetulan yang terlalu aneh. Setibanya di lokasi, aku bergerak secara berhati-hati. Akhirnya, koordinat itu membawa aku ke sebuah bangunan terbiar yang tersembunyi di dalam hutan. Waktu malam telah menjelma. Tiba-tiba, sebuah kendaraan berhenti berhampiran bangunan itu. Aku terkejut apabila melihat siapa yang keluar dari kendaraan tersebut. Itu artis populer yang aku kenal. Di belakangnya, kelihatan satu susuk tubuh berpakaian hitam, wajahnya tidak kelihatan. Aku merasa pelik, apa yang mereka berdua buat di sini, di hutan yang jauh terpencil. Aku perlahan-lahan menyelinap masuk ke dalam bangunan terbiar itu. Suasana di dalamnya gelap dan sunyi. Hanya satu cahaya terang kelihatan dari sebuah bilik di hadapan. Setiap langkah terasa berat. Lantai di bawah kakiku terasa seperti ada halangan, seolah-olah ada sesuatu berselerakkan. Bau busuk yang menusuk hidung membuatkan aku terpaksa menahan nafas. Aku bergerak perlahan, meraba dalam kegelapan menuju ke arah cahaya tersebut. Apabila aku mengintai ke dalam bilik itu, aku tergamam.
Dua susuk tubuh kelihatan di situ. Artis populer bersama satu lagi berpakaian hitam. Mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia. Ketika itu juga, aku sedar satu perkara yang membuatkan lututku hampir rebah. Aku tidak berdiri di atas lantai biasa. Aku berada di atas sesuatu yang selama ini menjadi jawaban kepada kes kehilangan kanak-kanak. Salah seorang daripada mereka menyadari kehadiran aku. Segalanya berlaku terlalu pantas. Aku diserang tanpa sempat berbuat apa-apa. Satu hentakan kuat mengenai kepalaku. Telepon pintar terlepas dari genggaman dan terpelanting ke lantai. Dalam kesakitan, aku coba merangkak untuk mencapainya. Aku perlu meminta bantuan. Namun sebelum sempat, aku menyentuhnya. Satu lagi hentakan mengenai kepalaku. Pandangan terus gelap. Dan selepas itu, aku tidak sadarkan diri. Aku tersedar dalam satu keadaan yang sukar dijelaskan. Di sekeliling aku, kelihatan ramai kanak-kanak berdiri dalam cahaya yang samar. Tubuh mereka bercahaya lembut, dan tangisan mereka memenuhi ruang sepi itu. Aku coba menenangkan mereka. Aku mendekati satu demi satu. Aku berjanji akan membantu mereka dan akan memastikan kebenaran terbongkar. Namun sebelum sempat aku berbuat apa-apa lagi, aku merasakan satu tarikan yang kuat. Seolah-olah sesuatu menarik aku pergi. Pandanganku berubah, dan dalam sekelip mata, aku merasakan roh aku kembali ke dalam jasad sendiri. Kali ini, aku tersedar dalam keadaan yang berbeza. Cahaya terang menyilaukan mata. Bunyi-bunyi asing kedengaran di sekeliling. Dalam keadaan terlalu lemah dan kabur, aku melihat ramai anggota polis, pasukan forensik, dan unit bantuan paramedik berada di lokasi kejadian. Aku merasakan tubuh aku diangkat, diusung masuk ke dalam ambulans. Suara paramedik coba bercakap dengan aku, namun aku tidak mampu memberi tindak balas. Dalam kekalutan itu, aku sempat melihat satu perkara yang membuatkan hatiku terasa lega. Artis wanita populer itu, bersama susuk tubuh berpakaian gelap, telah berjaya ditahan. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Pandangan aku kembali kabur. Rasa sakit di kepala semakin kuat. Dan selepas itu, aku tidak sedarkan diri buat selama-lamanya. Talian kecemasan 999. Boleh saya bantu? Halo, boleh dengar saya bercakap? Lokasi panggilan sedang dipesan. Unit kecemasan akan dihantar ke lokasi dengan segera.